Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faris Nispar sebagai top fan kita, Ummu Aisyah top fan kita, Jamil Jamal, Muhammad Izzuddin, Maizatul Fazrin, Siha Cika, saudara Farid Mizan, Faizal mana? Ada Faizal Safwan Ibrahim, Ahmad Firdaus, Fadhil Rahim, Abdul Rahman Yusof, Jamil Jamal, kakak tersayang Ummu Ammar, Ummu Zubair, Syafina Fiona, Sida Sahak dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni, Intan Suraya. Jadi saya akan mulakan ayat ke-85 semula hingga ke ayat 89 jika ada kesempatan malam ni, untuk kita huraikan dan kita bincangkan. Dan bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir, jangan lupa untuk membuka jilid yang kelima, muka surat 393. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila illa rahmatan min rabbik إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Sadaqallahul Azim. Mari kita rujuk sama tafsir Ibn Kathir jilid kelima muka surat 393. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dan sungguhnya jika kami kehendaki, kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan perlenyapan itu kamu tidak mendapat sebarang pembela pun terhadap kami kecuali kerana rahmat dari Tuhanmu, maka sungguhnya kurnianya ke atasmu adalah besar. Katakanlah, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu kepada yang lain. Dan sungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dan Al-Quran ini tiap-tiap perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai melainkan mengingkarinya. Muslim-muslimat ini mulia sekalian, semalam saya dah bincangkan panjang lebar tentang isu berkaitan dengan ruh. Kalau tuan-tuan nak pergi lebih lanjut melihat permasalahan tentang ruh ini, antara perkara kitab yang bagus untuk tuan-tuan baca adalah kitab Ruh oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Jadi ada juga di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa ruh yang dimaksudkan adalah malaikat, kerana Allah menggunakan pendekatan menyebut Jibril dengan Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin Arabi mubin. Jadi ruh yang dimaksudkan juga dalam setengah ayat adalah merujuk kepada Jibril alaihi salam, iaitu ataupun malaikat-malaikat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia yang dimaksudkan dengan ruh. Selain itu, Quran juga merujuk kepada ruh ini sebagai merujuk maksudnya Al-Quranul Karim. Jadi Quran juga dipanggil sebagai ruh. Seorang ilmuwan nama Muhammad Izzat Darwaza, seorang ulama kontemporari yang mengutarakan pendapat itu, mengukuhkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Quran, dan kita dapat lihat penekanan ruh itu merujuk kepada Al-Quranul Karim, kata beliau. Jadi apalagi Quran merupakan satu persoalan yang banyak didiskusikan oleh masyarakat ketika turunnya, maka maksud ruh kat sini juga mungkin merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Merujuk sama ada ruh yang kita bincangkan semakin panjang lebar berkaitan dengan manusia dan juga binatang, mereka ada ruh, setiap yang bernyawa itu ada ruh.
dan telah saya tamsilkan macam-macam perumpamaan untuk kita faham. Mata ini berfungsi waktu kita hidup, tapi bila kita mati, mata ini hanyalah seketul daging yang tidak dapat berfungsi lagi. Jantung begitu juga, buah pinggang dan sebagainya. Jadi kombinasi ruh ini seperti disebut oleh para ulama tasawuf, semalam saya bincangkan daripada kitab Imam Mahmud Al-Alusi, ia seperti mengalirnya air dalam bunga. Bunga itu mekar, kembang kerana memiliki cair dalamnya. Kalau kita potong dia, dia akan layu. Maka demikian juga ruh dalam badan manusia berfungsi untuk menggerakkannya. Jadi pandangan kedua mengatakan ruh ini menunjuk kepada Jibril, kerana Allah menyebut nama Jibril salah satunya Ruhul Amin, ataupun mana-mana malaikat yang unggul, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya mungkin juga ruh ini merujuk kepada Al-Quran, kerana digunakan juga dalam konteks merujuk kepada Al-Quran. Jadi penamaan itu bila merujuk kepada wahyu dengan Al-Quran, kerana wahyu ini sifatnya menghidupkan manusia, menghidupkan akal manusia. Manusia ni kalau tidak ada ilmu wahyu, tak ada Al-Quran, tak ada As-Sunnah dalam dirinya, maka jadi dia umpama binatang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Allah Taala menjelaskan bahawa begitulah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh daripada kami. Ruh di sini kata para ulama tafsir ia merujuk kepada Al-Quranul Karim. Tanpa Al-Quran maka jadilah jiwa itu gersang, perangainya seperti perangai binatang. Seperti Allah gambarkan, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tidak memiliki Quran, yang tidak Islam ini adalah seumpama binatang, kerana dia tidak ada pantang larang hidup, tak ada benda kekangan, tak ada hal haram, semuanya disapu semacam saja. Jadi roh ini mempunyai wilayah dalam wujud ini, mempunyai pengkhususan, ciri-ciri yang telah kita bincangkan. Sungguh indah dan mengagumkan. Baik merujuk kepada roh binatang dan juga manusia yang menyebabkan ia dapat hidup. Bila berpisah hanya dengan badan, maka matilah seseorang itu. Ataupun merujuk kepada malaikat-malaikat yang mulia, atau merujuk kepada Al-Quran, maka ia merujuk kepada satu benda yang benar-benar wujud di alam kehidupan kita. Dia mempunyai impact yang tertentu. Tapi terdapat tirai yang menghalang kita untuk menyatakan, menghuraikan dengan lebih lanjut lagi. Itu sebab Allah menyatakan quli ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi bila ia merujuk kepada ilmu di sisi Allah yang kita tahu ni cuma sedikit sahaja. Al-Imam Tahir Ibn Ashur, seorang ahli tafsir yang terkemuka dari utara Afrika itu, dari Tunisia, beliau menulis satu tafsir yang unggul namanya Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan bahawa kalau kita perhatikan, tidak salah bagi kita untuk membincangkan perkara berkaitan dengan ruh ini secara umum, bukannya terperinci. Semalam saya baru secara umum. Adakah ia sama dengan nafsun? Adakah ia akan mati? Adakah ia ni bersifat qidam ataupun hadis? Kita dah bincang semalam, tuan-tuan. Itu perbincangan secara umum yang tidaklah kita dilarang untuk menghuraikannya. Kerana tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kalau kita perhatikan, tidak salah untuk kita membincangkan hakikat ruh ni secara umum, kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur, kerana kini telah ramai para ilmuwan yang membincangkan berdasarkan dengan pencapaian ilmu pengetahuan yang ada pada hari ini, menjadikan situasi masa lampau yang tidak mampu dijelaskan oleh ulama terdahulu bukanlah ia alasan untuk kita tidak mengkaji. Boleh jadi pada masa hadapan dengan penemuan berbagai ilmu pengetahuan, melengkapkan kehidupan dengan alatan-alatan yang dicipta, teknologi, mungkin menjadikan ilmuwan pada masa itu lebih kemampuan untuk mengungkapkan lebih banyak lagi perkara berkaitan dengan ruh. Macam orang-orang bukan Islam pada ini, mereka mengkaji, melihat bagaimana kalau manusia itu tidur, apa yang berlaku pada jasadnya, apa yang keluar daripada tubuhnya. Mungkin pada masa akan datang perkara ini dapat kaji lebih mendalam. Quran tidak menghalang kita untuk mengkaji, kerana Quran tidak sekali-kali mengharamkan buatan ini. Jadi mungkin pada masa akan datang, kata Tahir bin Ashur, manusia dengan pencapaian ilmunya mampu menghuraikan lebih lanjut lagi perkara yang selama ini tersekat pada orang-orang terdahulu. Jadi tuan-tuan, di sini kita tidak sependapat dengan sebahagian daripada mereka
yang terdahulu yang datang di kalangan ulama, ada sebahagiannya yang mengatakan kita patut berhenti, jangan menghuraikan lebih lanjut berkaitan dengan ruh, kerana ia merupakan satu benda yang bersifat mutasyabihat, ia satu benda yang tidak boleh dijelaskan, ia tidak diharamkan. Cuma cakupan pengetahuan kita pada waktu ini bertambah, membantu kita untuk menghuraikan lebih lanjut tentang permasalahan berkaitan dengan ruh ini, kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur. Jadi kita tak sependapat dengan mereka, kerana majoriti para ulama Islam dan pakar-pakar Islam seperti Abu Bakar Ibn Arabi dalam kitabnya Al-Awasim, begitu juga Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, menegaskan bahawa ayat ini tidak menghalang para ulama untuk membincangkan tentang ruh, kerana ia turun untuk sekelompok di kalangan orang-orang Yahudi dan bukan ditujukan kepada orang-orang Islam. Yas'alunaka 'anir ruh. Kita dah bincangkan latar belakang turun asbabun nuzul ni berkaitan dengan soalan orang Yahudi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ia ditujukan kepada orang Yahudi, ia bukan halangan kepada kita orang Islam dengan pencapaian ilmu untuk menguraikannya. Kerana ada di kalangan umat Islam yang merasa kurang selesa untuk bincangkan perkara berkaitan dengan ruh ni, seolah-olah kita mengada-ngada. Tak. Ya, banyak seperti yang telah saya bawakan dapatan kajian oleh Imam Mahmud Al-Alusi yang tafsir Ruhul Ma'ani semalam, bagai bincangan Imam Qurtubi, pandangan Ibn Hajar Asqalani, menunjukkan para ulama ini berbincang tentang isu ruh ini mengikut perspektif masing-masing. Kita tidak ada halang untuk kebebasan berfikir, menggunakan akal yang kreatif bagi memberikan pandangan dalam perkara-perkara semikian. Katalah seseorang itu berkata, roh orang yang telah mati itu boleh kembali ke rumahnya itu sebab ada keadaannya rumah itu diganggu, kerana dia mati dibunuh. Kita nak kata orang tu murtad ke? Tak, tuan-tuan, kita tak kata gitu. Itu pandangan dia, kerana ada pandangan seperti itu oleh Imam Qurtubi, bahawa Allah SWT memberikan peluang kepada roh-roh tertentu ini untuk pulang semula melihat jasadnya. Kita bincangkan semalam. Jadi masih banyak perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang ayat ini. Misalnya, bilakah ia turun? Benarkah ia turun 2 kali di Mekah dan juga Madinah? Apakah pertanyaan itu berdiri dengan sendirinya atau bersama dengan persoalan lain? Kerana kalau kita bincang dalam surah Al-Kahfi, saya pernah tafsirkan surah Al-Kahfi ketika tafsiran di IKIM lebih 10 tahun yang lalu. Bila kita melihat latar belakang surah Al-Kahfi, turun berkaitan dengan tindakan Yahudi menyuruh orang-orang Arab bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang siapakah Ashabul Kahfi, kemudian bertanya tentang Ruh, kemudian bertanya tentang Zulkarnain. Jadi dia berkait di antara surah Al-Kahfi ini dengan surah Al-Isra. Jadi kalau begitu, mengapa ia dipisahkan? Ini bincang setengah daripada para ulama. Kalau ia turun sama dengan surah Al-Kahfi, mengapa ia dipisahkan dalam ayat yang lain? Jadi kemungkinan perbincangan tentang ruh ini ada kaitan dengan ayat daripada surah Al-Kahfi. Wallahu a'lam. Jadi bila kita lihat, jawapan ayat ini adalah jawapan tentang pertanyaan yang dimaksud, dan ia komen untuk mengusik pertanyaan yang tidak bermanfaat dan bertujuan mengejek. Jadi selanjutnya, penggal terakhir daripada ayat ini, kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Ia termasuk jawapan yang diperintah agar disampaikan, atau komentar tentang keterbatasan ilmu manusia. Nampak tak, tuan-tuan? Masih banyak lagi pertanyaan lain yang dibahas dalam berbagai bentuk rujukan. Yang jelas bahawa pengetahuan manusia sangat terbatas. Kalau tentang ruh dalam erti sumber hidup dan juga jiwa yang menjadi asas kepada kehidupan, ataupun dia berkaitan dengan wahyu iaitu Al-Quran, ataupun dia berkaitan dengan malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang agung yang lain, maka tuan-tuan, perbincangan ini adalah satu perbincangan yang luas sebenarnya. Kita mampu mencakupi sebahagian saja dan tidak salah untuk kita menerka membincangkannya berdasarkan findings, dapatan, kajian daripada hadis, daripada Quran, macam yang telah kita sebutkan semalam. Tuan-tuan merujuk kuliah tafsir yang saya sampaikan semalam berkaitan dengan huraian lanjut berkenaan dengan ruh ini. Kemudian kita pergi ayat 87. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. Dan sungguhnya jika kami kehendaki, nescaya kami akan lenyapkan apa yang telah wahyukan kepadamu. Engkau tidak akan mendapat untuk dirimu dengannya satu pembela pun, tetapi kerana rahmat dari Tuhanmu, sungguhnya kurnia ke atasmu adalah besar. Jadi kalau kita rujuk pada tafsir Ibn Kathir jilid yang kelima muka surat 397 ni, tuan-tuan buatlah satu investment akhirat, miliki tafsir Ibn Kathir ni untuk memahami kalam Tuhan.
Alangkah ruginya tuan-tuan kalau kita tak faham Al-Quran Al-Karim, sedangkan kita buat investment untuk berbagai-bagai benda, perkara-perkara bersifat keduniaan, kemewahan, tak bagi kira. Tapi dalam bab memahami kalam Tuhan, ramai orang menangguh-nangguh seolah dia tahu jadual kematiannya bila. Kan rugi tuan-tuan kalau tak faham Al-Quran Al-Karim. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyatakan orang yang diterpa angin merah pada akhir zaman nanti dari negara Syam. Ini tanda-tanda kiamat. Asap yang keluar dari sebelah negara Syam, hingga tidak ada lagi yang tinggal dalam mushaf. Isi daripada Quran tidak ada dalam hati seseorang pun. Pada masa itu, orang yang paling baik adalah orang yang lalu di sebuah jalan, melihat orang sedang berzina di jalan itu, maka dia berkata kepadanya, fulan, ke tepi sikit, aku nak lalu kat sini. Nak berzina, pergi jauh sikit. Itulah orang yang paling baik pada zaman itu, iaitulah tidak memiliki kalam, tidak memiliki nama Allah langsung dalam dirinya. Pada hari ini kita mendengar, Masya Allah, kadang-kadang orang fasik pun berkata Insya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, padahal kehidupannya dalam kefasikan. Jadi kalimah ini masih lagi berlega-lega di atas lisan manusia, menunjukkan kiamat ini tidak berlaku pada waktu sekarang, tuan-tuan. Jadi pada ketika angin bertiup dari arah negara Syam nanti, dan semua manusia yang tinggal pada masa itu merupakan orang fasik, orang jahat, ahli maksiat. Kalau mereka lalu di sekitar Madinah, mereka pun melihat Madinah itu dipenuhi binatang-binatang buas. Lalu kalangan mereka berkata, dulu aku tahu hatuk aku selalu datang ke sini, apa dia buat ni? Begitu dipandang Madinah. Kaabah pada masa itu tidak siapa yang peduli lagi, tuan-tuan. Pada masa itulah yang dimaksudkan Quran akan diangkat dari manusia. Kemudian Ibn Mas'ud membacakan ayat, wala in syi'na lanazhabanna billadhi awhayna ilaik. Sungguhnya jika kami kehendaki, kami akan lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Jadi Allah mengingatkan kemuliaan Al-Quran yang agung ini, iaitulah dia memberitahu seandainya manusia dan jin secara keseluruhan berkumpul dan berpakat untuk mendatangkan apa yang serupa dengan Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya, nescaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Walaupun mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam usaha melakukan, kerana ia merupakan satu hal yang tidak mungkin dilakukan makhluk ciptaannya. Kata Syed Qutb pada tafsir fi Zilalil Quran, Alhamdulillah pada hari ini Fizil Al-Quran telah pun diterjemahkan, dan antara penterjemahan yang baik, terjemahan oleh Pusaka Darul Iman di Malaysia. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh miliki ya. Jadi dalam penjelasan oleh Syed Qutb terhadap ayat ini, beliau berkata perbezaan Al-Quran nak dibandingkan dengan kalam manusia, iaitulah Allah SWT menyatakan, yang Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, fadlu kalamillahi ala kalamil bashar ka fadlillahi ala sa'il bashar. Kelebihan Allah ke atas perkataan Allah banding dengan perkataan yang saya ucapkan ini, perkataan manusia keseluruhannya, adalah perbezaan Quran dengan perkataan yang saya keluar dari mulut saya adalah seperti perbezaan Allah dengan makhluknya. Saya kutip bagi satu contoh. Kalau kita lihat tanah ni mungkin di kalangan usahawan yang boleh buat batu bata, maka dia pun proses tanah itu, bakar dan sebagainya, dikilang jadilah ia batu merah, putih dan sebagainya daripada tanah, atau buat bangunan dengannya. Tapi Allah SWT, kelebihan yang daripadanya, kudrat daripadanya yang kita imani, keyakinan yang tidak boleh bagi sedikit pun, kuasa Allah ini daripada tanah yang sama Allah jadikan manusia boleh bergerak. Jadikan saya, jadikan tuan-tuan. Jadi begitulah perbezaan yang terdapat pada Al-Quran. Al-Quran ini perkataan yang digunakan, huruf yang digunakan, huruf yang manusia tahu. Itulah hurufnya, huruf hijai, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, itulah hurufnya. Tapi bila dijadikan perkataan-perkataan indah seperti Al-Quran ini, itulah berbeza daripada kalimah yang sama, huruf yang sama yang kita gunakan laras percakapan harian kita. Maka itulah bezanya Al-Quran nak dibandingkan dengan kata-kata manusia. Sekarang timbul satu soalan, mengapa dalam ayat ini Allah menyatakan qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Quran. Katakan kalau berhimpun manusia dan juga jin. Dalam ayat ini Allah mendahulukan manusia bandingkan jin. Kita telah bincangkan pada kuliah lalu, memang manusia lebih tinggi darjatnya daripada jin, dan Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah semuanya dari kalangan manusia. Jin wajib ikut Nabi ini walaupun berlainan kejadian daripada mereka. Tapi kenapa dalam surah Al-Rahman Allah menyatakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kamu mampu untuk menembusi langit dan bumi, maka tembusilah, kamu tak akan mendapat menembusinya melainkan dengan sultan. Sultan ni salah satu tafsiran dikatakan oleh para ulama, maknanya dengan ilmu. Kamu nak segala-galanya mesti ada ilmu. Satu tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama lah.
Mengapa di situ Allah mendahulukan jin, di sini Allah mendahulukan manusia dalam keadaan kedua-duanya menceritakan tentang dua makhluk ini? Kenapa di sini Allah sebut manusia dan jin? Dalam situ Allah menyatakan jin dan manusia. Dalam Islam, dalam bahasa Arab ada satu bab balaghah dipanggil taqdim dan juga takhir. Taqdim makna mendahulukan, takhir mengemudiankan. Macam kita ada jamak taqdim, ada jamak takhir kan? Mengapa ditakdimkan perkataan ins dalam ayat ini? Mengapa ditakdimkan al-jin dalam ayat itu? Jawapannya, kata Imam Mutawawi Sya'rawi, kerana dalam ayat ini menceritakan tentang al-qudratu alal bayan, keupayaan untuk berkata-kata. Jadi manusia memang terkenal dengan kehebatan untuk berkata-kata banding dengan jin. Jin Allah beri kudrat kepadanya, dia sudut pantasnya ia bergerak, berkuasanya ia, kuatnya ia. Nanti ada peluang kita akan baca kisah ketika Nabi Sulaiman AS menawarkan siapa yang boleh angkat istana Balqis itu bawa dari Yaman menuju ke Baitul Maqdis. Maka jin yang memberi jawapan, saya mampu wahai Nabi Allah, Nabi Daud AS, saya mampu, Nabi Sulaiman AS, saya mampu untuk melakukannya. Maka dalam ayat itu menceritakan power yang ada pada Ifrit. Qala Ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya boleh bawa datang istana Raja Balqis itu sebelum tuan Nabi Allah bangun di tempat duduk, wahai Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, jadi jin mempunyai kuasa, manusia mempunyai perkataan yang indah, keupayaan untuk berkata-kata yang baik. Maka Allah mendahulukan dalam konteks ayat ini menceritakan menandingi Al-Quran kerana ia melibatkan bahasa, gubahan, laras, bahasa dan sebagainya. Maka Allah meletakkan manusia. Sedangkan dalam ayat itu tidak sesuai untuk meletakkan manusia. Manusia yang dibandingkan jin more powerful than manusia. Jadi kita dapat lihat keserasian yang ada dalam Quran, di mana ditakdimkan, di mana ditakhirkan, ada rahsia di sebaliknya. Jadi Allah memberikan kepada kita satu amaran, kalau kamu tidak mahu pegang kepada Al-Quran ini, khalas, Quran ini boleh diambil oleh Allah, dan pada masa itu barulah kamu menyesal. Dan peristiwa ini akan berlaku di akhir zaman yang kata para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir dan tafsirnya kat sini. Tapi Allah tidak akan melakukannya. Walaupun dibenci oleh golongan musyrikun, diperangi oleh Yahudi, tapi Al-Quran tetap akan berada bersama dengan kamu. Lalu Allah menyatakan, illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alayka kabira. Kecuali rahmat Allah yang menyebabkan Quran itu terus kekal bersama denganmu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu, kerana kelebihan Allah ke atas kamu sangat besar. Kelebihan maksudkan sini adalah bimbingan Al-Quran itu, panduan yang terdapat dalam Al-Quran itu, rahsia yang terdapat di sebalik Al-Quran itu untuk kita pegang, kita amalkan. Tuan-tuan, kalau saya nak bercerita tuan-tuan tentang i'jaz Quran ni, satu benda yang panjang lebar, tuan-tuan, tak cukup 1 jam nak cerita pada tuan-tuan. Ini salah satu aspek i'jaz Quran. Pada satu hari, seorang daripada ahli bahasa Arab yang terkemuka, beliau ni duduk dengan teman-temannya. Maka bila duduk dengan teman-temannya, beliau berbincang tentang keindahan Al-Quranul Karim, keindahan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka pun berbincang tentang satu ayat yang indah daripada Al-Quran. Peristiwa ini berlaku pada zaman seorang ahli bahasa yang terkemuka, namanya Asma'i. Al-Asma'i ni duduk bersama dengan teman-temannya. Dalam majlis itu ada orang Arab Badui. Arab Badui dipanggil Arabi. Arabi ni berarti orang Arab Badui yang bahasanya bahasa Arab pure, bahasa Arab yang original, bahasa Arab, bukan bahasa Arab bercampur-campur. Maka Asma'i dalam majlis itu, beliau membawa istishhad. Istishhad ni dibawa satu contoh potong ayat Quran untuk mengukuhkan kata-katanya. Kita bawa ayat daripada Quran lah untuk menjadi hujah dalil. Maka dibacakan ayat wasariqatu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Ayat surah Maidah, iaitu pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka apabila sabit bukti, sebagai satu balasan daripada sisi Allah SWT, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baca ayat seperti itu tuan-tuan. Arab Badui yang duduk kat situ, yang sangat mengerti laras bahasa, memahami kesasian ayat dalam penggunaan orang Arab, maka dia mengatakan, terus ditegur. Dia kata, wahai Asma'i, bacaan itu salah, ini bukan firman Tuhan kamu. Dia tak hafal Quran pun, Arab Badui ini dia tak hafal pun, tapi dia suruh keselarasan ayat, keserasiannya ditegur. Tak, ini salah ni ayat ni. Yang hafal, yang dulu itu semuanya orang-orang alim, mereka semua tercengang.
Mereka mengatakan, ya Arab, apa kau tahu? Engkau belajar mana? Kami belajar tinggi, kami orang begitu begini latar belakang. Macam kita lah, ada PhD, ada benda semua. Dia orang biasa. Maka Arab ini bertegang leher berkata dengan mereka, tak, bukan begitu. Tuhan kamu takkan kata begitu. Mereka pun bertegang leher. Akhirnya Asma'i berkata, baiklah, kalau gitu kita buka Quran. Bila mereka buka Quran, ayat ini berbunyi sebenarnya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Tengok, penutup ayat ini bukan Allahu Ghafurur Rahim. Memang tak kena laras bahasa, tak serasi langsung. Nanti ada peluang kita bincangkan sekali lagi surat Taubah. Surat Taubah kenapa tidak dibenarkan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana tak selaras, tak serasi. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, tiba-tiba bara'atu minallahi wa rasulih. Allah mengisytiharkan bebas peperangan ke atas orang yang degil ingkar. Tak kena tuan-tuan, tak berapa ngam, tak boleh. Maka Arab Badui ini walaupun dia tidak menghafal Quran, tapi dia tengok, dia dengar je tak sesuai, tak tepat tu, dengan beraninya dia menegur padahal dia tak hafal Quran pun. Maka Asma'i ini ahli bahasa yang unggul, yang terkemuka, yang namanya ni sebaris dengan Sibawi, sebaris dengan Akhfash, Mubarrad, Farazdak ni orang-orang bahasa kalau kita belajar bahasa Arab. Sibawi ini adalah orang-orang yang penting untuk kita kajian mereka terhadap bahasa. Ini antara boleh anggap sebagai bapak-bapak bahasa tuan ya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni orang-orang bahasa. Tapi bila dia berkata dengan tegahnya, dia membetulkan Asma'i ini bukan benda main-main tuan-tuan, ini benda besar. Kerana keserasian dalam ayat penggunaan itu tak tepat. Bila Allah menyatakan orang yang mencuri lelaki dan perempuan dipotong tangannya, balasan daripada Allah nak lakukan dengan tegasnya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak kena, tak tepat. Maka dengan beraninya dia menegur. Rupanya bila dibuka Quran, betul semua yang ada kat situ kantoi, semua salah baca. Kita ni kadang tersilap baca tuan ni, tak ingat. Wallahu azizun hakim ke, wallahu ghafurur rahim ke, kadang di bahagian belakang tu memang orang terlupa. Bila sampai pada surah-surah tertentu macam surah Al-Ma'idah ni contohnya, ramailah hafiz yang nak kena bawa sembahyang tarawih ke tersesat sakit perut. Kerana banyak kekeliruan tuan-tuan. Kerana ayat itu tak dapat diingati dengan sepenuhnya, sebaiknya, melainkan orang yang betul-betul wa qalilum mahum, sedikit saja yang dapat ingat dengan baik. Kalau tak jadi imam sekali memang ke laut dan namanya tuan-tuan, memang salah nanti baca ayat-ayatnya. Maka Arab Badui ini mengatakan ni salah ni. Bila mereka buka Quran, mereka semua terpanung. Mereka bertanya pada Arab ni sekali lagi, betul ke kau tak hafal Quran? Ya, aku tak hafal Quran. Tapi macam mana kau tahu salah? Kerana aku memahami bahasa Arab sebagaimana ditutur oleh orang Arab. Jadi dari sudut psikologi, psikolinguistiknya tak apa kena. Ada pula kata Allah marah pada orang mencuri potong tangannya, lepas tu Allah pengampun penyayang. Tak kata itu, tak sesuai. Yang tepatnya wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam keputusan yang dibuat olehnya, walaupun orang itu kena potong tangan. Begitu maksudnya. Baulah ngam, baulah selaras. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila disebutkan dalam ayat ini tentang kehebatan yang terdapat pada Quran, kalau manusia dan jin berhimpun sekalipun untuk membuat satu yang mereka mencipta, satu yang menandingi Quran, ialah satu perkara mustahil, tuan-tuan dimuliakan Allah. Dia tidak akan berlaku. Lihat ya, Dr. Atik Nabulisi mengemukakan bukti-bukti bagaimana hebatnya Al-Quran ini dari sudut i'jaznya. I'jaz ni tadi adalah aspek kemukjizatannya yang menyebabkan manusia bungkam. Walaupun perkataan hurufnya sama dengan bahasa yang mereka tuturkan setiap hari, tapi bila diletakkan dalam keseragaman, keserasian yang luar biasa seperti itu, macam cerita tentang hukuman wajib potong tangan pencuri lelaki dan perempuan ni tadi, maka penggunaan perkataan Quran sangat tepat. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tuan-tuan pernah fikir tak bahawa sebutan perkataan yaumun dalam Quran, yauman, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Yaum, perkataan yaum itu makna hari. Boleh masuk akal ke tuan-tuan kalau manusia yang buat dengan keseragaman luar biasa itu, dikira perkataan yaumun itu 365 kali disebut dalam Quran. Macam tuan-tuan? Tuan-tuan rasa boleh dibuat-buat ke benda seperti itu? Dalam 6,236 ayat itu ada 365 kali disebut perkataan yaumun. Dan perkataan syahrun, bulan, ada 12 kali disebut dalam Quran. Dan perkataan zakatun sama banyak dengan perkataan barakatun, sama banyak bilangannya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan bilangan malaikat, sebutan malaikat sama banyak dengan bilangan syaitan.
Dan ayat-ayat berkaitan dengan dunia sama banyak bilangan perkataannya dengan ayat berkaitan akhirat. Tuan-tuan boleh buat tak satu kitab yang macam ni punya teliti, serasi, tepat dalam bicara yang berbagai-bagai, tapi semuanya menuju kepada, bermuara kepada satu keserasian yang sangat luar biasa. Ini sudah angka, tuan-tuan. Bilangan-bilangan yang dikeluarkan oleh para ulama dikaji tak sudah bagaimana hebatnya Al-Quran Karim ini. Dan saya bawa lagi contoh-contoh yang dikemukakan oleh Allah SWT. Kenapa dalam konteks zina Allah mendahulukan orang perempuan? Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Penzina lelaki dan penzina perempuan, lalu bila dihukum hendaklah disebat sebanyak 100 kali. Jangan ada perasaan rahmat, kasih sayang ketika hukuman, jatuhkan hukuman Allah itu. Kenapa Allah dahulukan perempuan kemudian lelaki? Dalam kes yang saya bacakan tadi, kisah Asma'i dengan orang Arab tadi, kenapa Allah dahulukan perkataan wasariku, pencuri lelaki, tak sebut pencuri perempuan di awal? Kenapa agaknya? Bila para ulama mengkaji bahawa ada banyak sebab mengapa Allah mendahulukan dalam bab zina perempuan didahulukan, dalam bab mencuri lelaki dahulukan. Kenapa? Kerana mereka mengatakan bahawa kalau berlaku perzinaan, dia akan menerima musibah dan juga penderitaan lebih banyak adalah perempuan sebenarnya, bukan lelaki. Maka Allah mendahulukan perempuan. Maka kena jagalah anak perempuan baik-baik. Kerana itu dalam hadis mengatakan siapa yang punya 2 orang amah, 2 orang anak perempuan, dijaga dengan baik, ditarbiah dengan baik, maka baginya syurga. Maka seorang sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, saya ada seorang saja. Saya jawab, ya, engkau masuk syurga kalau engkau memperbaiki, menjaganya dengan baik. Kerana anak perempuan nak jaga, Masya Allah, ujiannya besar. Begitu juga dalam ayat berkaitan dengan orang perempuan penzina, dimulakan perempuan kerana orang perempuan itu kalau dapat menjaga dirinya, membetulkan pakaiannya, mengelakkan pergaulan mesranya yang melampau-lampau dan juga menarik perhatian lelaki, insya-Allah zina itu tidak berlaku. Susah nak berlaku. Kalau perempuan pakai pakaian untuk aurat proper, maka susah nak berlaku penganiayaan seksual terhadapnya. Jadi penekanan terhadap aspek ini dahulukan oleh Allah banding dengan lelaki. Tapi dalam bab pencurian, kecurian, kita biasa melihat video-video rakamkan, jarang-jarang orang perempuan mencuri, jarang. Kebiasaannya orang lelaki yang mencuri. Maka penekanan kepada kelakian, aspek kelakian, anak-anak dijaga, yang lelaki ni kena ingatkan daripada kecil, dididik, dibimbing agar jangan jadi pencuri. Tuan-tuan rahmati dan dikasihan, kita lihat pula dalam surah Al-Mu'minun ni kesaksian luar biasa. Antara contoh-contoh yang boleh saya bawa kepada tuan-tuan ni, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-78. Bila Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dialah yang menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Hanya sedikit di kalangan kamu yang bersyukur. Kenapa Allah dahulukan pendengaran dalam konteks ayat ini, kemudiankan mata, penglihatan? Tapi dalam ayat lain, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kenapa dalam ayat itu Allah dahulukan? Kami mendengar, kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah mendengar. Dalam ayat ini Allah dahulukan penglihatan, pendengaran, kemudiankan penglihatan dalam ayat ini, ayat surah Al-Mu'minun ni. Jawapannya, kerana ayat surah Al-Mu'minun menceritakan kejadian manusia. Kejadian manusia, antara nikmat kejadian manusia adalah pendengaran. Kenapa Allah dahulukan pendengaran? Kerana baby yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ini, baby ini dia dalam perut ibu dia tak nampak. Dia hanya mendengar ibunya baca Quran, ibunya cakap baik, ibunya melihat movie, na'udzubillah, melihat movie yang bukan-bukan masuk dalam telinganya, tuan-tuan. Maka baby dalam konteks ayat ini Allah dahulukan pendengaran. Dia bukan kebetulan. Allah mentakdimkan pendengaran dalam surah Al-Mu'minun ini di atas penglihatan kerana siyak konteks ayat itu menceritakan kejadian baby dalam perut ibunya. Sedangkan ayat yang tadi saya bacakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, itu menceritakan manusia di akhirat nanti. Manusia pada itu mengaku, ya Allah, kami dah lihat, kami dah dengar, baru nak cakap begitu, baru nak mengiktiraf segala nikmat Allah. Tuan-tuan, beza, tuan-tuan. Di sini dahulukan pendengaran, dikemudiankan penglihatan. Di situ didahulukan penglihatan, dikemudiankan pendengaran. Ada sebab musababnya. Ini antara mukjizat siyak dan juga lorah, laras, konteks yang dibawa oleh Al-Quran Karim. Lihat, tuan-tuan ya,
Allah menceritakan tentang ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Allah cerita tentang di sini, katakanlah kalau bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, adik-beradik, pasangan kamu, keluarga kamu. Kenapa Allah dahulukan bapa kat sini? Kerana dalam kehidupan, bila kita sedang mengayuh kehidupan, nak menuju kepada kemajuan, nak mencapai kemajuan, nak masuk universiti, nak mencari kerja, yang sangat penting dalam hidup kita adalah bapa kita. Pinjam duit bapa, pinjam duit EPF bapa, nak kahwin pun bapa, segala-galanya bapa. Maka konteks ayat ni menceritakan manusia pada waktu itu sedang nak naik, dia akan rujuk bapa dia banyak. Kerana bapaknya pada masa itu tengah banyak wang, dia tengah naik, dia mesti rujuk bapak dia, mesti pinjam bapak dia, mesti jadikan bapak dia benteng pertahanan yang paling utama. Tapi bila Allah sebutkan dalam ayat yang lain menceritakan tentang, contohnya surah Nisa, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah menceritakan bahawa dihias pada manusia itu kecenderungan syahwatnya terhadap orang perempuan dan juga anak-anak. Syahwat seksual ini, syahwat makan ada, syahwat seksual ada, syahwat untuk memiliki harta ada. Tapi syahwat yang paling utama dalam konteks ini adalah kepada orang perempuan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi dalam ayat yang lain pula Allah dahulukan anak pula. Kenapa Allah dahulukan anak daripada isteri? Yawadul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi bani, surah Ma'arij ayat 11. Allah menceritakan bahawa manusia itu mengharap dapat menebus dirinya daripada azab Allah pada hari kiamat nanti dengan anaknya. Kerana anak yang paling mahal, tuan-tuan. Kalau cerita syahwat, isteri yang paling utama. Tapi kalau cerita anak itu yang paling kita sayang. Jadi manusia di akhirat besok ketika bungkam dan susah untuk menghadapi situasi hukuman daripada Allah, dia tak ada apa nak tebus dirinya, hartanya sudah tidak ada, anaknya yang paling sayang itu dikata Allah, kalau boleh anak aku ni pun dihukum tak pula, asalkan aku lepas. Dah macam tu pula. Padahal kat dunia itu yang paling utama dalam hidupnya. Jadi Allah nak ceritakan seriusnya mauqif, masyhad, peristiwa yang berlaku pada hari kiamat itu, sehingga menyebabkan manusia pada ketika itu tak ada apa lagi nak tebus dirinya. Kalau dengan anak pun terpaksalah anak juga, walaupun anak tu sangat disayangi olehnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah merupakan kehebatan taswir fani, kata Syed Qutb, iaitu yang dimakwakan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani lebih 1200 tahun lalu ketika membincangkan Quran ini kekuatannya pada apa. Ternyata kekuatannya pada lafaz pemilihan perkataan itu dan juga dari sudut maknanya. Kerana keserasian pada makna itu, ketepatan pemilihan perkataan oleh Allah ni memang seperti yang Imam Ghazali gambarkan, Syed Qutb gambarkan, batu yang kita lihat cantik, batu tu dibuat oleh manusia, tapi setakat itu saja tanah dibakar, diproses jadi batu, itu yang paling tinggi manusia boleh capai buat rumah. Tapi Allah Ta'ala daripada batu, daripada tanah itu Allah jadikan manusia boleh hidup, boleh berkahwin, boleh berzuriat. Maka jauhnya kehebatan Allah. Macam juga perkataan-perkataan yang ada dalam Quran, huruf-huruf itu juga digunakan oleh orang Arab, tapi bila diletak dalam gubahan surah yang sangat indah, berbeza daripada perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita. Sangat jauh bezanya, tidak ada langsung titik pertemuannya. Hebatnya kuasa Allah SWT itu. Lagi tuan-tuan, kalau kita lihat dalam Quran, Allah SWT menceritakan tentang perkahwinan. Adatlah kadang-kadang berlaku badai, taufan, kadang-kadang berlaku perselisihan faham. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita punya anak perempuan, kadang-kadang anak perempuan kita nak kahwin, banyaklah doa kepada Allah, tuan-tuan. Bangunlah tahajud, buatlah sembahyang hajat, minta kepada Allah supaya anak-anak perempuan kita dikahwini oleh orang bertakwa, orang yang baik, orang yang kadang-kadang kita baca cerita yang tak masuk akal berlaku pada hari ini. Manusia sudah tidak ada iman, tuan-tuan. Berkaitan dengan kekeluargaan ini, kita lihat Allah menceritakan tentang perselisihan berlaku dalam keluarga dalam surah Al-Baqarah. Tiba-tiba di tengah-tengah perselisihan itu, komplikasi yang berlaku, Allah sebut hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tadi saya masukkan tentang wasiat Sayyidina Umar tentang beberapa perkara rahsia-rahsia Allah. Boleh tuan-tuan baca dalam Facebook saya tu. Antaranya rahsia Allah mengatakan jagalah sembahyang kesemuanya dan sembahyang wusta, sembahyang pertengahan. Para ulama kebanyakannya mengatakan wusta tu sembahyang asar. Kerana kalau dikira subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, asar duduk tengah-tengah, wusta tu pertengahan. Apa pula kena mengena jaga sembahyang dengan perselisihan berlaku dalam kekeluargaan?
Allah mengingatkan suami baik, isteri baik. Kalau macam mana berperang sekalipun, sembahyang jangan abaikan, sembahyang jangan tinggalkan. Begitu indahnya keselatian yang ada dalam kisah harmoninya kekeluargaan Islam. Lagi satu, kalau kita perhatikan, setiap kali Allah ceritakan tentang perselisihan lelaki dan perempuan, suami dan isteri itu, Allah menyebut, contohnya surah Talaq, surah perceraian, Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan isteri-isteri kamu itu yang kamu bersisih faham, maknanya isteri kepada seseorang itu dari rumah-rumah mereka. Di sini timbul persoalan oleh para ulama yang membincangkan, kenapa Allah sebut jangan keluarkan isteri itu daripada rumahnya, sedangkan rumah kita yang bayar kepada bank, sedangkan rumah itu belum habis bayar, belum lagi dipindah nama kepada dia. Kalau kita sayang sangat pun kita bagi kat isteri, belum berlaku benda itu, rumah itu bukan milik kita, bukan milik dia, milik bank. Tapi kenapa Allah gunakan setiap kali perselisihan ni Allah menyebut buyutihinna, rumah mereka? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni ijaz psikologi yang luar biasa, tuan-tuan. Mengikut kajian dari para ulama Islam, kata Dr. Ratib Nabulsi, kajian yang dibuat oleh ulama-ulama Islam menganalisis statistiknya, 70% daripada perselisihan kekeluargaan yang berakhir dengan perceraian adalah akibat daripada suami itu menghalau isterinya keluar dari rumah dengan berkata, pergilah kau balik, duduk dengan mak bapak kau, duduklah seminggu ke sebulan ke, kau rasa bagus, kau sting, kita berpisahlah, tak payah datang sini lagi. Tuan-tuan, kata-kata ini kita anggap main-main, tuan-tuan. Kita dalam hati kita fikir, kononnya bagi kau lega sikit. Tak boleh, tuan-tuan. Dan bisa tak boleh. 70% daripada isu perceraian, kata Dr. Ratib Nabulsi, adalah akibat daripada isteri itu dikeluarkan rumah untuk pergi baik rumah ibu ayahnya, adik-beradiknya, atau rumah siapa saja, kawannya, lebih lagi malang, hantar ke sana. Memang tidak ada jalan kembali nanti, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi indahnya ayat Allah bila Allah ceritakan tentang perkahwinan, bila berlaku perselisihan apa sekalipun, jangan suruh isteri keluar dari rumah. Kalau kau rasa panas yang amat sangat pun, kau yang keluar pergi rumah, daripada rumah. Kau pergi masjid ke, pergi surau ke, kau pergi kerja ke, kau tenangkan diri kau, jangan bagi dia keluar rumah. 70% kes perceraian adalah diakibatkan oleh suami bercakap pada isteri, keluar rumah ni, kau pergi rumah bapak kau. Akhirnya dia jadi gila talak, tuan-tuan. Kerana rupa-rupanya Allah mensinonimkan, menserasikan seolah macam darah daging. Rumah yang kita besar ke kecil ke, kemampuan kita ikut masing-masing lah. Jadi Allah menyatakan mengikut kemampuan masing-masing lah. Al-Musi' qadaru, Al-Muqtir qadaru, macam bil ma'ruf, ikut kepada kemampuan masing-masing. Orang kaya tentulah besar rumahnya, banglo. Orang miskin apa yang dia mampu. Jadi jangan keluarkan isi rumah walau macam mana perselisihan sekalipun. Kerana itu Allah menisbahkan, menyandarkan rumah tangga dan rumah yang ada fizikal itu kepada isi, sama rumah sewa ke, rumah belum bayar ke, rumah kita ke, rumah yang kita duduk bersama dengannya ke. Jangan bagi dia keluar ketika berlaku perselisihan. Kerana bila dia keluar, kata kajian ni, banyaklah anasir-anasir elemen-elemen akan menghantuinya, merosakkan pemikirannya, dan sebab itu GPS untuk kembali ke pangkuan suami sudah pun hilang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, keserasian, kedamaian akan terus hilang, dan selepas itu anak-anak akan menjadi mangsa keadaan. Maka ingat ya, kita para suami yang dimuliakan Allah sekalian, marah macam mana sekalipun, istighfar banyak, kat semayang, duduk, kenang jasa-jasa dia melahirkan anak untuk kita, basuh pakaian kita, menyediakan makan kita walaupun tak sedap. Ada kekurangan-kekurangannya, mana-mana orang pun ada kekurangan, lapang dah ada. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab semalam saya ajar tuan-tuan satu doa yang penting kan. Allahumma inni a'udzubika min jari su', ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu daripada jiran yang jahat. Lagi apa? Wa min zaujin tushayyibuni qabla masyib, dan daripada isteri ataupun pasangan yang menyebabkan rambut aku beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban, dan anak-anak yang akan menjadi tuan kepada aku, bos kepada aku. Aku pula jadi susah dengan melahirkan dia. Kelahiran dia macam-macam didiman pada aku. Dan apa lagi tuan? Wa min malin yakunu alayya azaban, dan harta yang aku jangkakan mendatangkan kebahagiaan pada aku, tapi rupanya menjadi penyebab azab, siksa untuk aku di dunia lagi. Wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani, dan aku mohon perlindungan kepadamu wahai Tuhan daripada orang yang aku sangkakan dia sayang pada aku, dia baik dengan aku, dia bercakap baik dengan aku, dia hormat pada aku, dia setia pada aku zahirnya, tapi hatinya meluat terhadap aku, benci kepada aku. Dia sentiasa mencari
In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaaha. Ada orang seperti ini tuan-tuan ni, bila lihat kebaikan aku, dipendamkannya, ditutupnya, dikebumikannya, tak bagi orang tahu. Tapi kalau melihat saja kejahatan pada aku, habis semua dihebah-hebahkannya. Tuan-tuan, satu daripada yang disebut dalam hadis Nabi menurut riwayat Tabarani kat sini dengan sanad yang sahih, kita minta pada Allah perlindungan daripada pasangan yang menyebabkan kita jadi susah hati, mati pun cepat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dah hafal doa ni? Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaaha. Dah hafal doa ni tuan-tuan ni? Jadi dalam doa Nabi SAW ini, aku mohon perlindungan Allah daripada jiran jahat. Duduk kat rumah Pak Muan ni, dia mengetuk sepanjang waktu, kita tahu bila dia berhenti tuan-tuan. Kita ni duduk kat apartmen, hormatlah orang keliling. Kalau kita nak tumbuk, contohnya lesung, alaslah. Kalau tak, satu bangunan berbunyi tuan-tuan. Kalau kita nak drill ni, janganlah drill waktu orang tidur, orang rehat. Kadang orang kafir itu lebih faham daripada kita. Tuan-tuan berada kat Eropah, kalau tuan-tuan buat bising, nanti jiran datang ketuk rumah. Saya ada kawan duduk kat sana bercerita, kita buat bising, dia datang ketuk rumah dengan muka marah dia. Waktu rehat, anak kamu tak tidur lagi ke? Tak ajar mereka untuk tidur ke? Tuan-tuan, hormatlah orang tuan-tuan. Kan? Jadi kita ni berbudi bahasa lah hidup kat dunia ni. Jangan tengah-tengah malam kita balik, kita pergi vacuum pula satu bangunan, orang anak nak tidur, semua tak boleh tidur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam hadis ini Nabi mengajar kita minta perlindungan kepada Allah daripada jiran yang jahat, nombor satu. Daripada pasangan yang menyusahkan kita, memberat kita, membebankan kita, nombor dua. Anak yang nak jadi bos, menyusahkan kita, nombor tiga. Dan daripada harta yang kita kumpulkan penat lelah, rupa-rupanya menjadi penyeksa dan juga sebab untuk kesusahan kita, nombor empat. Dan mohon perlindungan kepada Allah daripada orang keliling kita yang nampak baik tapi hatinya berserabut, bersarang segala kebencian kepada kita. Kita mohon pada Allah perlindungan terhadap perkara semikian. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini antara wajah-wajah i'jaz Quran. Ada sudut i'jaz ni, kemukjizatan ni, aspek lorahnya, kemukjizatan sudut maklumatnya, kemukjizatan ni menceritakan perkara-perkara yang akan datangnya. Contoh lagi satu, kalau kita baca dalam surah Yasin sebagai contoh tuan-tuan ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah menjadikan daripada kamu pokok hijau itu api, dan daripada api itu kamu nyalakan. Orang baca ayat Quran, sahabat-sahabat Nabi dan orang Arab zaman itu baca, mereka tak menentang pun ayat ini, mereka tak faham. Tapi zaman berzaman semakin terbuka rahsia i'jaz Quran dari sudut sains kat sini tuan-tuan. Iaitu ayat ini, ayat ke-80 surah Yasin mengatakan kami menjadikan dari pokok yang hijau itu api, daripada api itu kamu dapat menyalakan. Kita pun heran, macam mana api yang dibakar ke? Rupa-rupanya bukan setakat dibakar. Api itu bila, pokok itu bila dia mendap dalam tanah beribu tahun, dia jadi fosil. Fosil boleh mengeluarkan petrol. Petrol boleh menggerakkan segala jentera yang ada pada hari ini. Ini Allah cerita 1400 tahun lalu tuan-tuan, sudut saintifiknya. Begitu juga bila Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nahl ayat yang ke-8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menceritakan bahawa kuda, bagal, himar untuk kamu menaikinya, dan juga perhiasan yang cantik padanya, dan Allah menjadikan apa yang kamu tidak tahu. Ni yang kamu tidak tahu ni, dulu mereka baca ayat ni, mereka mentafsirkan macam-macam. Tapi bila zaman moden, para ulama mengkaji, melihat kenapa ayat ni ada kaitan dengan kenderaan zaman dahulu, dan menciptakan untuk kamu benda yang kamu tidak tahu. Sekarang baru terbukti, manusia ada roket, manusia ada kapal terbang, manusia ada kapal selam, manusia ada motosikal laju, manusia ada kereta. Ini kaitan yang Allah sebut dan menjadikan untuk kamu benda-benda yang kamu tidak terfikir tentangnya. Siapa yang bagi ilmu tuan-tuan? Allah. Siapa bagi ilham tuan-tuan? Allah. Daripada apa diciptakan kereta itu tuan-tuan? Daripada bahan yang Allah jadikan, daripada getah, daripada besi, daripada penciptaan semua komponen itu datang dari tanah, daripada bumi, daripada segala yang Allah ciptakan. Jadi kaitan ini wa yakhluqu ma la ta'lamun dalam konteks keserasian kenderaan pada zaman dahulu dibawa ke zaman moden ini, maknanya ayat ini menjangkau masa tuan-tuan. Ini mukjizat dari sudut ilmu yang dikemukakan oleh Quran Karim. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian,
Saya akhiri kuliah pada malam ni yang satu hadis Nabi SAW daripada Imam Ahmad daripada Sa'ad bin Hisham, bahawa sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu akhbirini an khuluqi Rasulillah faqalat kana khuluquhul Quran. Sahabat ni bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang merupakan seorang ustazah, ulama yang terkemuka pada zaman itu, salah seorang yang terbilang ilmunya, sampai Nabi bersabda, khuzu nisfa dinikum ana hazihil humaira, ambillah agama kamu, separuh daripada agama kamu daripada si cantik manis ini, merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pujian betapa tingginya akhlak, ilmu, kecantikan fizikal Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai ustazah, wahai ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ke akhlak Nabi? Jawapan Aisyah, akhlak Nabi ini adalah Al-Quran Karim. وقال خالد بن معدان إن قارئ القرآن والمتعلم تسلي عليهم الملائكة حتى يختموا السورة فإذا أقرأ أحدكم السورة فليؤخر منها آيتين حتى يختمها من آخر النهار كيما تسلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره. Kata Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in yang terkemuka, ketika menjelaskan tentang akhlak Nabi ini, beliau berkata, siapa yang menghafal Quran, siapa yang mengkhatam Quran, siapa yang rajin baca Quran, semua ini termasuk tuan-tuan ni, maka malaikat akan mengucup kepalanya bila dikhatam Quran. Setiap kali dikhatam Quran. Oleh itu, kalau seseorang itu nak mengkhatam Quran pada satu waktu, takhirkan, lambatkan sikit mengkhatam Quran itu, tinggalkan satu dua surah ataupun ayat-ayat terakhir daripada Quran itu, supaya dia dapat mengkhatamkannya pada hujung malam. Bila hujung malam, tuan-tuan? Dini hari lah, sebelum subuh itu. Khatamkan pada waktu itu, kerana kita dah bincangkan pada yang lalu, inna Quran al-fajri kana mashhuda. Quran yang dibaca pada waktu hujung-hujung dini hari sebelum subuh itu disaksikan. Siapa saksikan, tuan-tuan? Malaikat. Waktu itu ya ta'aqabu alaikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahar. Pada waktu itu malaikat datang untuk bertukar shift, maka dia akan kembali kepada Allah. Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami datang kepada mereka, mereka sedang semayang, kami meninggalkan mereka juga, mereka sedang semayang. Maka Allah pun redha terhadap kita bila keadaan seperti itu. Dia tambah pula oleh malaikat mengatakan, ya Allah, kami tinggalkan mereka sedang semayang, mereka sedang khatam Quran. Kerana waktu itu merupakan waktu kemustajaban doa, waktu laporan malaikat dibawa ke langit. Jadi tuan-tuan, kata Khalid bin Ma'dan di sini, bila kita ambil peluang untuk mengkhatam Quran, selalu jadikanlah waktu khatam itu pada penghujung malam, supaya malaikat bawa report pada Allah, fulan khatam Quran. Bukanlah Allah tak tahu kalau kita khatam pada waktu lain, tapi mengambil keberkatan waktu itu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit peringatan di hujung ayat ini tentang kelebihan Quran. InsyaAllah malam esok saya akan huraikan lanjut tentang tasrif Quran ini yang Allah maksudkan pada ayat 89 hingga seterusnya. Nampaknya kita menuju ke penghujung surah yang sangat diminati, dicintai oleh Rasulullah SAW ini. Moga-moga ada manfaat sepanjang tuan-tuan bersama saya dalam kuliah tafsir surah Al-Isra ni. Ya, jangan lupa tuan-tuan untuk menyebarkan, share lah video ni kepada ramai orang Islam, teman, orang yang kita sayangi, sahabat-sahabat, orang-orang yang banyak jasa kepada kita, guru-guru kita, adik-beradik kita. Moga-moga padanya ada kebaikan. Tuan-tuan terlibat untuk menyebarkan ilmu. Pada zaman manusia semua sibuk dengan macam-macam aktiviti, pada ini kita bimbang aktiviti melalaikan, tapi tuan-tuan tanggungjawab di depan Allah untuk menyebarkan benda-benda yang baik. Jadi setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan kerana kehadiran, sokongan tuan-tuan pada tafsir kita. Saya mengharapkan sangat tuan-tuan, supaya tuan-tuan dan anak tuan-tuan yang ada penuh musim cuti ni, isilah masa mereka dengan sebaik-baiknya. Anak-anak bangsa lain sibuk dengan tuition, tuan-tuan, kita tak tahu. Mereka ada online, mereka belajar programming, macam-macam benda yang manfaat. Anak kita apalah mereka buat masa cuti-cuti macam ni, tuan-tuan ya. Jadi kami di Telaga Biru berusaha untuk membantu tuan-tuan dengan menerbitkan buku-buku topikal latihan macam-macam bab, macam-macam disiplin. Kumpulkan guru-guru yang cemerlang, guru kanan, guru juruhati utama kebangsaan dan sebagainya, tulis buku sama kami. Tuan-tuan sokonglah kami, tuan-tuan, untuk kebaikan anak tuan-tuan juga sebenarnya. Kalau tak fikir tanggungjawab, saya rasa tak payah saya nak buat benda ni, tuan-tuan. Tapi fikir anak-anak orang Islamis, saya rasa ketinggalan. Macam mana kita nak menyumbang? Maka kami di Telaga Biru ada pengalaman perwitan lebih 20 tahun. Kami cuba untuk masuk bidang ni, mengumpulkan guru-guru berkaliber, berkarisma, guru-guru berbawa. Maka kita terbitkan buku-buku latihan untuk anak tuan-tuan. Matematik ada, sains ada, geografi, fizik, kimia, bio, agama, pendidikan Islam, bahasa Arab,
daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tuan-tuan tolonglah sokong kami tuan-tuan. Beritahulah kepada ramai umat Islam di luar sana tentang kepentingan anak-anak mengisi diri mereka pada waktu-waktu seperti ini yang perkara manfaat. Kalau dapat suruh mereka hafal Quran, juz amma pun jadilah tuan-tuan, surah-surah pilihan contohnya. Ya, pastikan mereka sembahyang sunat duha, ajar mereka untuk sembahyang awal waktu, ajar mereka untuk berjemaah, ajar mereka untuk baca Quran, hafaz surah-surah tertentu pun jadilah. Dan isilah masa dengan buku-buku antara yang kami buatkan ni untuk anak-anak kita sebenarnya, anak-anak tuan-tuan, anak-anak saya juga sebenarnya tuan-tuan ya. Rasa bertanggungjawab untuk menjadikan mereka orang berilmu. Kita tak tahu masa depan kita macam mana kalau tak ada ilmu tuan ya. Jadi saya merayu kepada tuan-tuan, tolonglah share video ini dan share Facebook, website Telaga Biru, www.telagabiru.net yang mempunyai buku-buku education akademik untuk anak-anak kita demi masa depan mereka agar tidak terbuang begitu sahaja ya. Kami juga penerbit Quran, kami juga penerbit buku-buku sirah, kami juga pengedar buku-buku dari Indonesia, daripada negara Arab, dari negara orang putih pun ada, UK pun ada. Quran Abul A'la Al-Maududi pun kami ada terbitkan, alhamdulillah, bersama dengan yayasan di London. InsyaAllah tuan-tuan, kalau peluang tuan-tuan lihatlah website kami, ada banyak benda untuk dimanfaatkan, dikongsi, di-share, dibaca, dikumpulkan. Wujudkan kat rumah kita satu library, library untuk di kita anak, supaya hidup kita sentiasa ditambat dengan akidah yang benar, dengan ilmu yang benar. Ini sebagai motivasi tuan-tuan, kerana saya yakin dengan baca kita menjadi baik tuan-tuan, jadi orang yang lebih terkedepan, jadi orang yang lebih dekat dengan Allah, menambah iman, jadilah orang baca Dalam asar mengatakan, iza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fi tulu'i syamsi zalikal yawm. Kalau sampai padaku satu hari tidak bertambah ilmu mendekatkan aku kepada Allah, maka tiada baiknya hari itu untuk aku, tiada berkatnya untuk aku pada hari itu. Takut kita tuan-tuan. Jadi marilah kita mengisi anak-anak kita dengan buku-buku yang manfaat yang kami terbitkan Telaga Biru untuk anak tuan-tuan, anak-anak kami Dan tolong tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan kurban akikah, kami ada terlibat di Damsyik, di Mekah, contohnya di Sudan, di beberapa negara Afrika. Tuan-tuan boleh rujuk pada CEO Zahazan Travel yang menaja kuliah kita pada malam ni, Ustaz Faiz bin Mukhtar. Jadi tuan-tuan boleh tanya kepadanya sekiranya nak melakukan akikah, korban, walaupun di Mekah tiada musim haji pada kali ini, tapi orang di Mekah, di kalangan saudara kita yang duduk lama di Mekah yang tidak dapatkan datang, hidup mereka susah tuan-tuan. Maka kami cuba untuk memenuhi keperluan mereka atas permintaan itu. Kita cuba adakan korban akikah untuk mereka dalam musim-musim yang payah seperti sekarang ni. Mereka tak ada kerja, tak ada orang buat haji, tak ramai buat haji, jadi kerja mereka tergendala, duit yang ada terbatas, mereka tak punya pendapatan tetap di sana. Jadi kami cuba untuk meraihkan mereka. Begitu juga Syria, negara dilanda peperangan begitu lama. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan infakkan itu, tuan-tuan belanjakan itu, tuan-tuan korbankan itu mendapat nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih sekali lagi. Kenang saya dalam doa kalian. Ya, setakat ini saja dulu. Ada apa soalan ke? Kakak Siang Muaz, kenang kami dalam doa. Ya, kenang Dinda juga dalam doakan dia. Dan Razmun Syahra dulu apa ni? InsyaAllah memang beli buku-buku terlebih baik. Terima kasih Razmun Syahra, top fan kita. Azrina Kamalul Azam, terima kasih. Dan saya juga nak beritahu kepada tuan-tuan, cikgu-cikgu yang ada dalam Facebook ni, tolong beritahu pada isteri kita ke suami kita yang merupakan cikgu-cikgu pakar, anda yang nak menulis, kami di Telaga Biru sangat menanti skrip-skrip mulia yang tuan-tuan nak tulis itu. Moga jadi jariah kepada kita semua. InsyaAllah Telaga Biru akan bayar royalty, Telaga Biru akan menyebarkan seluas yang mungkin. Mudah-mudahan kita pun nak berdaya maju macam syarikat-syarikat asing yang ada kat kita. Mereka tak mengeluarkan zakat, kami mengeluarkan zakat, dan mudah-mudahan sokongan tuan-tuan itu membantu kita untuk maju lagi ke hadapan. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih Safwan Ibrahim. Boleh dapatkan nombor telefon staf-staf Telaga Biru yang ada di sini. Safwan Ibrahim, Intan, Farid Nizan, Faizal, Zainal yang bertugas di kawasan Kuala Selangor, Zaini Ismail tugas di bahagian selatan. Jadi tolonglah hubungi staf-staf pegawai-pegawai yang ada di sini. Mereka menanti daripada tuan-tuan apa bentuk kerjasama yang mereka boleh rancangkan untuk tuan-tuan. Sekian saja, kita akhiri malam ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak.
Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jari su' wa min zawjin tushayyibuna qabla al-mashib wa min waladin yakunu alaina rabban wa min malin yakunu alaina azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarana wa qalbuhu yar'ana in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan aza'aha. Rabbana inna amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqullahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.